Ya, boleh komen di Facebook Borak Kopitiam sebab fobia ni adalah satu benda yang serius sebenarnya. Kan? So, kita jangan trigger fobia orang tu. Contohlah orang tu memang fobia dengan lipas, kita sesaja bungkus lipas, bungkus yang cantik dalam kotak hadiah kita bagi kat dia. Mungkin benda tu boleh menyebabkan kecederaan. Betul. That's why lah kita nak tanya dengan pakar hari ni. Kita bersama dengan Dr. Hazli Zakaria. Yeay! Selamat datang, Doktor. Wow. Silakan, Doktor. Okey. Silakan. Terima kasih. Terima kerana kasih, sudi datang, terima kasih. Doktor. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Okey, Doktor. Memandangkan hari ini topik kita adalah berkaitan dengan fobia. Ya. So, mungkin Doktor boleh bagi tahu kita dekat sini macam mana, apa itu sebenarnya fobia? Apa bezanya fobia dengan takut? Okey, betul. Persoalan permulaan. Saya takut dengan kamera ni. Oh, alamak. Takut ni. Bukan fobia, eh? Tapi bukan fobia. Maknanya tadi, bila kita fobia, dia takut dengan tahap terlebih. Dah kita sendiri pun tahu tak patut tahap takut macam tu. Dan kita tahu kita tak patut takut macam tu, tapi kita tak boleh kawal apa yang kita alami. Kita alami apa? Bila kita berhadapan dengan sesuatu yang kita fobia, kita akan dapat macam kita hampir nak dapat panic attack. Kita akan rasa tiba-tiba rasa macam susah nak nafas, rasa berdebar-debar, rasa seram sejuk, rasa berubah satu badan merah, rasa macam tak selesa dan kita rasa orang tahu yang kita dah berubah ni dan kita tak nak dia nampak dan kita nak buat apa? Nak lari daripada situlah. Kalau saya fobia ni menggeletar dia lepas ni minta maaf lah ni. Baliklah. Tapi sebab saya takut je. Jadi dia takut dia boleh hadap lagi. Boleh hadap lagi. Tapi fobia dia rasa tak selesa tu sampai lepas tu masih lagi teringat-ingat, terbayang-bayang perasaan tak selesa yang mereka alami semasa berhadapan itu. Dan sentiasa datang dalam fikiran mereka. Sebab itu walaupun sekali saja, rasa macam banyak kali berhadapan dengan benda yang diorang fobiakan tu. Saya rasa saya pernah menghadapi benda macam tu. Yang bukan lipas dengan lipas. Oh, lipas. Okey. So, saya kadang-kadang bila nak tidur atau saya nak bergerak ke mana, saya akan fikirkan yang lipas tu ada. Rasa-rasanya sebab apa? Sebab apa ni? Sebab fobia ni otak kita membantu kita untuk berasa selamat tak dikelilingi tempat yang ada lipas. Jadi sebenarnya otak kita tu nak membantu kita supaya kita tak berhadapan dengan benda yang kita fobia dengan lipas. Sebab tu dia suruh kita berfikir tentang lipas. Masalahnya kita pula fikir akan ada lipas. Maksudnya orang yang fobia ni otak dia tu niatnya bagus tetapi terlebih. Jadi dia overprotective brain. Okey. Jadi itulah yang berlaku. Jadi kita kena bagi tahu kat otak kita, relaxlah, janganlah takut sangat. Aku ni selamat walaupun lipas besar mana pun. Takkanlah Haziq tak boleh lawan lipas. Pijak je kot. Saya boleh lari. Dah bukan tu. Suara Haziq pun dah buat lipas takut. Sejujurnya hari ni kan cabaran betul saya rasa topik ni sebab jujur saya cakap saya beritahu dari awal pagi sampai sekarang saya pun takut lipas. Takut sebab bila ada lipas di rumah saya sanggup keluar daripada rumah. Saya tak nak duduk kat rumah. Dia biarkan lipas tinggal kat situ, dia keluar dia sewa tempat lain. Okey. Fiona bagi terangkan salah satu gejala utama bila kita fobia iaitu avoidance, mengelakkan. Sebab itulah bila tanya Fiona takut lipas, tak sanggup sangat sebab elak daripada lipas. Jadi sebab itulah tak rasa sangat dapat fobia tu. Tetapi kalau Fiona kerja dengan tempat menternak lipas, tak boleh pergi kerja lah kot. Memang takkan dia apply kan. Jadi fobia ini selalunya kita nampak macam simple, bukan ada problem sangat, tetapi sebenarnya memberi kesan yang banyak kepada individu yang berhadapan dengan fobia ini. Dan fobia ini boleh dirawat. Itulah masalahnya. Okey, kalau cakap pasal rawat, adakah fobia ni penyakit? Jawapannya ya. Jadi fobia ini salah satu penyakit dalam kategori anxiety disorder. Kecelaruan anxiety. Penyakit anxiety ada banyak kan? Panic disorder. Fobia ni sama ada dia spesifik fobia kepada benda-benda ataupun binatang, keadaan
ataupun fobia dalam kategori lain yang contohnya social phobia, social anxiety, yang orang yang tak suka di tempat yang bila dia diperhatikan, bila dia kena bercakap untuk itu, yang kita duk kata antisocial tu. Salah term tu. Antisocial tu refer pada orang yang duduk kat penjara tu, yang banyak yang tak boleh ikut norma-norma sosial. Kita salah guna tu. Antisocial itu personality dia. Tetapi social phobia adalah mereka yang tak selesa bila berada dalam keadaan macam ini. Semua orang duk pandang ni sebab dia rasa dia di-analyse kan. Dia being judged. Itu social phobia. Ramai ada social phobia. Lepas tu fobia macam tadi tu tunjukkan. Macam dengan tempat tinggi. Fobia dengan ni. Fobia tu satu keadaan di mana mereka rasa mereka tak lemas, cemas, rasa tak best. Sampai dia boleh panjat kaunter tu bila dia tengok lipas itu. Dan dia buat sesuatu macam dia buat apa saja untuk melarikan diri daripada tempat yang membuatkan mereka takut sangat tu. Dia membuatkan benda yang kita fobia tu nampak kuat. Nampak kita rasa kita ni lemah. Kita ni terancam ni. Kita rasa macam ni dan rasa malu ni. Ada seorang tu kan sampai dia waktu yang dia nak diperkenalkan dekat sekolah, ada sekolah baru ni, dia rasa macam nak masuk bawah bangku tu, bawah meja tu. Dan sentiasa lepas dia tak pergi tu berpeluh-peluh, rasa nak pengsan. Dia masih lagi bayangkan betapa malunya dia dalam keadaan itu. Dia rasa perasaan semua orang tahu yang dia rasa macam tu. Jadi fobia ni dia ada elemen-elemen, bukan sekadar cemas, takut, dan dia rasa ada rasa kalau dia jadi kat itu embarrassing, memalukan, dan sebab tu dia orang rasa nak lari daripada tempat itu. Dan sebab itulah pengalaman itu boleh menjadi satu punca untuk dia orang tak nak ingatkan dan boleh menjadi satu aspek of trauma kepada orang itu. Okey, jadi ni yang nak tanya ni. Tadi doktor ada cakap fobia ni sebenarnya ada salah satu sebabnya sebab otak kita bagi tahu overprotective. Ya. Okey, lepas tu satu lagi doktor cakap because sebab pengalaman. Ya. Ada betul. tak punca-punca lain yang menyebabkan kita fobia terhadap sesuatu benda? Okey. Jadi memanglah untuk kita dapat fobia ni bukanlah satu sebab saja. Dia ada banyak faktor-faktor lain yang contribute. Jadi termasuklah waktu kita punya upbringing macam mana, genetik pun ada sikit, keluarga kita pula macam mana. Kalau mak takut lipas, kemungkinan anak takut lipas pun ada. Bukan sebab genetik. Sebab tengok mak melompat setiap kali lipas, dia pun melompat samalah. Jadi benda itu pun kita kena tengok juga. Dan kita juga tengok dalam keadaan tertekan kita akan jadi lebih senang untuk triggered by benda ni. Selalunya saya baru je ni yang nak pergi Langkawi ni kan, datang jumpa saya sebab nak ajar balik nak macam mana untuk nak terbang ke Langkawi ni. Sebab dia fobia dengan naik kapal terbang. Sebab dia fobia dengan tempat tertutup, dia fobia dengan lift, dia fobia nak masuk terowong, dia fobia nak pergi parking. Macam-macam. Jadi bila kita tanya dia, you fobia turun ke atas? Tak. Yalah, dia parking semua tingkat atas. Dia ambil Grab dah, lepas ni tak payah parking-parking. Jadi avoidance tu menunjukkan macam fobia ni tak teruk sangat, tetapi teruk kesannya kan. Ada seorang tu dia tak nak naik pangkat, sebab naik pangkat dia kena ambil lift office dia, lift tingkat 27. Jadi dia kata tak payahlah naik pangkat, selama ni tingkat 15 dia menapak. Maknanya kesan kepada kehidupan. Kesan kehidupan amat jelas, tetapi nampak macam tak ada sebab kita minimizekan kesan dia tu. Ya. Tapi macam doktor cakap tadi ada rawatan dia. Adakah rawatan dia adalah kita kena hadap benda yang kita fobia tu? Okey. Baru kita boleh atasi fobia kita. Okey, soalan yang bagus ni. Kalau kita hadap dengan benda yang menakutkan kita tu, bertambahlah lagi kita takut. Jadi dia kena hadap dengan macam mana? Dengan hadap dengan cara tertentu yang dia kena ada kekuatan. Pada awalnya dibantu. Lepas tu kita ajar cara dia nak relaxation waktu dia berhadapan dengan tu. Jadi kita bagi tahu ke otak kita, tak takut pun. Kan relax ni berbandingan. Jadi dia kena ada graded dia punya exposure tu. Sebab tu kena bantu. Kalau datang awal tak payah ubat. Kita boleh buat secara CBT, psikoterapi, psikologis boleh buat. Dia graded, dia bantu. Macam kita pergi gym, ada personal trainer dulu ajar kita kan, nak pakai ni macam mana, nak pakai. Lepas tu kita boleh buat sendiri. Benda ini boleh dibantu. Tolonglah jangan fobia datang jumpa doktor psikiatri. Susahlah kita nak bantu. Maknanya doktor psikiatri dia bukannya boleh mengubati orang tu, dia boleh menasihati. Boleh ubat. Boleh ubat. Ubat rawatan. Bila kita cakap pasal ubat, dia bukan setakat ubat makan.
rawatan tu dia dari segi biological, ubat, psychological, dia punya counselling, psikoterapi, sosialnya. Kalau dia punya sosial dia tu pun, contohnya kan, kalau dia duduk hari-hari kena night lift, memanglah dia sentiasa akan berhadapan dengan fobia dengan dia punya tu, lama-lama takut jadi trauma. Dia tak bolehlah kerja kat situ lah. Remove lah dia daripada kerja yang tempat ada lift. Buat sementara waktu. Sementara dia mendapatkan rawatan. Spiritual part. Kadang-kadang dia datanglah rasa macam was-was, apa yang datang ni. Mulalah kita rasa ni gangguan kot. Sebab dah tak logik kan nak faham. Jadi sebab itulah penting sekali apa dia? Melakukan pemeriksaan. Macam nak jawab soalan tadi. Fobia ni tahap takut biasa-biasa ataupun takut luar biasa. Sebab diri kita sendiri dah tak mampu nak jadi pengukur kita punya ketakutan. Jadi dapatlah bantuan pemeriksaan itu terlebih dahulu. Itu je, tak ada apa nak difobiakan. Okey. Ada satu soalan ni yang mungkin ramai orang confused kan. Dr. Hazli merupakan pakar psikiatri. Adakah pakar psikiatri ni sama dengan pakar psikologi? Okey, bagus soalan tu. Sementara Hari Kesihatan Mental Sedunia hari ini kan, kita bagi faham. Okey, pakar psikiatris adalah doktor yang dia specialize in psychiatric condition. Masalah doktor biasa tapi dia sambung kepakaran untuk merawat mereka yang ada penyakit mental. Psikologis adalah clinical psychologist yang dia ambil masters untuk dia tambah ilmu untuk dia buat clinical psychologist yang dia boleh membantu merawat pesakit-pesakit psikiatris tapi dia tak boleh start ubat. Jadi doktor psikiatris boleh bagi ubat, boleh diagnose penyakit lain juga dan dia boleh bagi rawatan. Clinical psychologist dia boleh bagi rawatan, dia boleh buat pemeriksaan tapi dia tak boleh bagi ubat. Kaunselor pula dia boleh membantu mereka yang belum sakit dan selepas sakit untuk proses pemulihan. Jadi kita ada mental health professional ni ada ramai, cuma kita tak tahu tugas-tugas tertentu. Jadi seorang itu dibantu oleh doktor psikiatris, clinical psychologist, kaunselor, ustaz pun boleh bantu nanti. Jadi kita kena ambil approach yang kita panggil holistik dan komprehensif. Jadi masalahnya kita takut nak datang. Faham. Okey, jadi sebenarnya bila kita dah dengar apa yang Dr. Azli cakap tadi, kita dah faham sedikit mengenai masalah mental tu sendiri. Fobia, tapi nak tahu juga adakah fobia ni adalah salah satu masalah mental? Kejap lagi kita akan terus borak dengan Dr. Azli. Sebab sekarang ni kita nak tengok satu video di mana ada yang fobia disuntik. Yalah sekarang ni kan musim orang apa? Musim vaksin. Dapatkan vaksin. Aziz, yang takut jarum tu anti vaksin kot. Itu takut vaksin. Mungkin anti vaksin. Mungkin. Bagi suruh datang jumpa saya buat pemeriksaan. Tapi yang ini jom kita tengok ada seorang lelaki ni memang dia fobia dengan jarum. Jadi bila sampai di tempat lokasi untuk dapatkan vaksin dan dia terus badan dia kebas. Katanya kebas kemudian pengsan. Ni videonya. Tengok. Tapi jangan gelak ni memang betul ada yang orang macam tu doktor, betul lah? Ada. Okey, ini video dia. Kawannya ambil. Dekat Malaysia pun banyak tau terjadi situasi macam ni. Yes. Ini sebenarnya dia dah pengsan tau. Dia dah pengsan sebab dia takut sangat dengan jarum. Dan kat Malaysia pun ramai yang kita nampak yang fobia dengan jarum sampai kan menjerit-jerit, doktor. Betul, itu memang fobia. Itu memang fobia lah. Maknanya kita pastilah kita perlu buatkan pemeriksaan kan. Tak bolehlah kita terus kata ni. Tetapi amat tinggi kemungkinan itu adalah fobia.